اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 17, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu ceraian. Bermula syarat qiyam, iaitu syarat qiyam, berdiri, membetul akan tulang belakangnya, dan jikalau dengan bersandar ia, kepada sesuatu. Jikalau membetulkan tulang belakang tu dengan bersandar ia kepada sesuatu. Dia betul tulang belakang, tapi dia dalam keadaan bersandar di belakang dengan umpama dinding, umpama tiang contohnya. Atau dengan berpegang ia seorang atas sesuatu. Jadi membetulkan tulang belakang ni dalam keadaan berpegang ia atas sesuatu. Dia berpegang kepada dinding, tiang, almari, meja contohnya. Ataupun dengan dipegang orang akan dia sekalipun, ataupun membetulkan tulang belakang tu dalam keadaan orang pegang. Orang pegang dia untuk membetulkan tulang belakang. Memadalah ia berdiri. Maknanya dia berdiri betul, satu dalam keadaan dia bersandar, malah nampak. Yang kedua, dia membetulkan tulang belakang dengan dipegang oleh orang, dengan berpegang ia atas sesuatu. Ataupun membetulkan tulang belakang orang yang pegang dia. Membetulkan tulang belakang seumpama tu. Memada dah rukun qiyam. Jadi sekarang ni masuk kepada rukun yang ketiga daripada 13 rukun. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, satu-satu rukun tu dibicarakan secara terperinci. Terdahulu niat. Niat ni dia ada bahagi kepada 4 martabat dahulu. Mana martabat yang pertama qasad sahaja, martabat yang kedua qasad dan ta'ayyun, martabat yang ketiga qasad ta'arud ta'ayyun, martabat yang keempat qasad ta'arud ta'ayyun nafsah. Yang pertama qasad saja. Yang martabat yang kedua qasad dan dahulu, disusun dahulu. Martabat
martabat yang kedua, qasad dan ta'ayyun. Martabat yang ketiga, qasad, ta'aruf, ta'ayyun. Martabat yang keempat, qasad, ta'aruf, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Ni hak mengaji fardu ain kitanya. Rukun yang pertama, niat. Tu budak umur 6-7 tahun. Hak niat tu. Nak kena niat berapa nak kena niat? Sebab semayang kita ada semayang sunat, ada semayang fardu, zuhur semayang fardu, ada semayang fardu yang syarat sah dia berjemaah. Contoh fardu Jumaat. Kita semayang fardu zuhur ni dengan Jumaat tak sama. Kita semayang fardu zuhur berjemaah fadilah, semayang seorang pun sah. Jumaat berjemaah tu syarat sah, seorang tidak sah. Tak sama dah. Jadi dalam niat semayang zuhur, qasad, ta'aruf, ta'ayyun. Niat semayang Jumaat, qasad, ta'aruf, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Kena niat imam, kena niat makmum. Ni kadang-kadang qasad, ta'aruf, ta'ayyun tak pernah dengar. Orangnya tua dah, semayang daripada budak. Sebut kata qasad, ta'aruf, ta'ayyun. Qasad, apa dia ta'aruf, apa dia ta'ayyun, apa dia tak tahu kisah. Apa dah ni? Ini Hidayatus Sibyan ni permulaan ni. Hidayatus Sibyan petunjuk bagi orang yang baru belajar. Sibyan ni kanak-kanak, tapi mak diterjemah dengan orang yang baru belajar. Ni hak pembicaraan ni kena ngaji gini lah. Kita semayang zuhur, apa hukum niat imam, niat makmum? Kita semayang Jumaat, apa hukum niat imam, niat makmum? Kena bicara tu. Pergi kepada takbiratul ihram, apa syarat takbir? Pergi kepada sekarang masuk pada qiyam. Nanti pergi pada Fatihah, ada 10 syarat Fatihah. Nak sah rukun kata ada 10 syarat. Mana kena satu-satu pembicaraan, terutama sekarang ni membicarakan rukun qiyam. Qiyam ni menjadi rukun bagi orang yang kuasa. Orang yang tidak kuasa, maka semayangnya semayang dalam keadaan duduk. Kuasa tu macam mana, tidak kuasa tu macam mana. Duduk pula ni, ada duduk atas latar, sekarang ni ada duduk atas kursi. Ni kita dalam surau kita ni, kerusi tu untuk siapa tu belakang tu? Tokang orang mari kerja jabat. Hak jenis uzur tau. Tu kerusi belakang tu apa? Untuk orang duduk saja relax. Ada orang semayang atas kerusi sebab dia buat pembedahan lutut. Kau macam mana? Mana dia sakit lutut? Sakit lutut. Dia hak asalnya semayang duduk atas lantai. Itu sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi uzur, kemudian sebelum Nabi wafat, Nabi solat duduk atas lantai. Itu solat duduk Nabi SAW. Sekarang kita duduk atas kursi pula. Mana-mana masjid ada kursi sekarang ni. Dan diwar-warkan, digalakkan. Biarlah masjid ni mesra pesakit. Mana memang sekarang memang menggalakkan. Mana masjid ni biar mesra pesakit, mana kok tepi tu ada, mana-mana masjid pun ada kerusi. Dan ramai orang semayang tu atas kerusi. Macam mana pula semayang atas kerusi? Asalnya Nabi solat atas lantai, solat bawah lah. Sekarang ni orang solat atas kerusi. Macam mana? Sah ke tidak? Kena ngaji lah. Orang Mekah, Mekah satu. Mekah dia kebanyakannya bukan bermadzhab Syafi'i. Ada ni. Kemudian hak berlaku di Mekah tu situasi dia macam mana? Hak asal dia. Ni wallahu alam ni. Saya dengar daripada orang kita yang belajar di Mekah.
Dia kata sebenarnya Mekah Ayatul Kursi ni bukan orang Mekah yang mula. Yang mulai. Hak mulainya bukan orang Mekah, dia kata. Ni orang ngaji Mekah katalah, wallahu alam lah. Dia kata yang memulai solat Kursi ni orang Mesir, orang Syria, dia kata. Sebab apa? Sebab dia orang gemuk. Dia orang gemuk ni nak turun latar tak naik. Dia gitu. Mereka turun latar untuk sujud atas lantai macam biasa. Lepas tu duduk atas lantai macam biasa ketika duduk antara dua sujud. Lepas sujud yang kedua memang tak naik. Jadi macam mana pula? Kalau situasi yang seumpama tu, berdiri boleh, turun ke lantai boleh, tapi turun saja tak boleh naik. Nak buat macam mana tu? Ni kata kena belajar bab rukun qiyam ni. Ni pergi pada pembicaraan orang yang tidak kuasa berdiri ataupun orang kuasa berdiri memang tidak boleh turun ke lantai. Orang yang kuasa berdiri boleh turun ke lantai, tapi turun je tak boleh nak naik dah. Nak kira macam mana waktu tu? Ni dak situasi dalam keadaan tidak kuasa ni, ini dalam kehidupan. Kadang-kadang orang tua kita, kadang-kadang saudara mara kita, kadang-kadang kita sendiri ada time uzur contohnya. Time demam peluk pelik, sakit kepala peluk pelik contohnya. Kadang-kadang kita ni ada perubatan, contohnya kita buat pembedahan mata. Pembedahan mata kuasa berdiri memang gagah, boleh ke mana-mana pakai cermin mata smart lah, warna hitam. Kejut tengok Allah ya Haji, warna smart cuma mata hitam ni. Kita faham dah, Haji ni buat pembedahan mata. Pembedahan mata ni memanglah kuasa berdiri, berjalan ke mana kemari pun boleh. Tapi dia tidak boleh tunduk ke hadapan untuk rokok dan sujud. Macam mana pula cara nak buat? Itu kita, insyaAllah kita akan bicara satu-satu. Ini cara kita belajar semayang, bukan bilang rukun 13. Ada ni macam dulu kita awal kita dahulu ketika membicara rukun Islam, kita perinci satu-satu. Membicarakan rukun iman yang 6 perkara, terutama rukun iman yang ke-6, perinci lama panjang. Tu dia belajar rukun Islam, rukun iman. Bukan ngapa rukun Islam ada 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara. Tu budak umur 5-7 tahun. Ni samalah. Rukun 13 ngapa tu 5-7 tahun budak-budak boleh hafal dah. Kena perinci satu-satu, kena perinci. Ni mengaji agama. Macam sebut tadi lah, qasad ta'arud ta'ayyun tak pernah dengar. Tak pernah dengar qasad ta'arud ta'ayyun. Dah kita belajar semayang macam mana? Niat. Tu kasar sangat tu. Tu orang apa tu? Tunjang tu. Ni dia punya cabang dia ni. Ada ni. Ni kita bicara bab rukun qiyam. Dia akan pergi kepada berkaitan dengan qiyam ni menjadi rukun bagi orang yang kuasa. Dia ini ulama susun lah. Yang pertama niat, yang kedua takbir, yang tiga qiyam. Walah kita qiyam dulu, qiyam takbir, lepas tu dalam takbir kita muqaranahkan niat. Niat dulu, takbir kemudian. Takbir dulu, lepas tu berdiri kemudian. Dah, niat yang pertama, takbir yang kedua, berdiri yang ketiga. Duduk atas latar, niat. Sudah niat, takbir. Sudah takbir, barulah bangun berdiri. Dah, berdiri yang ketiga. Dah lah, kali kira berdiri. Kemudian kita pun bertakbir. Dalam takbir muqaranah dengan niat. Gitulah. Dalam takbir muqaranah dengan niat. Mana?
Dia ialah letak. Ni dah kena susung. Jadi ulama kenapa letak berdiri yang ketiga? Jadi dah letak yang pertama ke? Sebab dia berbeza dengan rukun niat, berbeza dengan rukun takbir. Ianya menjadi rukun pada sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Dia di rukun belaka. Sembahyang sunat pun niat rukun, takbir rukun. Kalau niat dengan takbir. Adapun qiyam berdiri hanya menjadi rukun pada sembahyang fardu jua. Dia gitulah. Itu alasan dia lah. Niat dengan takbir menjadi rukun pada semua sembahyang. Takbir hanya menjadi rukun pada sembahyang fardu sahaja. Adapun sembahyang sunat, maka berdiri tidak menjadi rukun. Sembahyang sunat berdiri tidak menjadi rukun. Makna orang sembahyang sunat ni kuasa sangat-sangat, gagah sangat-sangat, tiba-tiba dia nak sembahyang duduk, boleh. Bukan setakat main duduk, boleh. Sembahyang mengiring pun boleh. Duduk atas katil tu kan, tidur mengiring menghadap kiblat. Kemudian wuduknya ada, kita tidur kan dengan wuduk. Tiba-tiba tidur kita tak lena, nak bangun duduk malah, nak bangun dekat nak berdiri malah. Dia pun Allahu Akbar, gagah-gagah dianya. Sembahyang sunat mengiring. Boleh. Gagah ni gagah. Ni kita cerita. Macam mana kalau tanya kita? Kalau orang ni sihat, gagah, pendekar dianya, handalang dianya, tapi malah semula dianya. Sembahyang sunat dia mengiring dia atas lambung kanan, dia mengiring, dia pun Allahu Akbar sembahyang sunat. Boleh kedor. Jangan kita terkia-kia nak jawab. Dia dah berdiri. Berdiri ni menjadi rukun hanya pada sembahyang fardu. Sembahyang sunat bukan hanya duduk mengiring atas sisi kanan pun boleh. Pada ni. Cuma kalau orang yang kuasa tiba-tiba sembahyang duduk dalam keadaan duduk, Nabi kata pahala separuh tu je lah. Man salla qa'iman fahuwa afdal, Nabi kata. Wa man salla qa'idan falahu nisbu ajril qa'im, wa man salla na'iman falahu nisbu ajril qa'im. Sesiapa yang sembahyang hal kerana berdiri, itu afdal sunat seumpama tu ni main sunat. Dan sesiapa yang solat, yang solat sunat hal keadaan duduk, main duduk, maka baginya separuh pahala orang sembahyang sunat hal keadaan berdiri. Dan sesiapa yang solat, yang solat sunat hal keadaannya tidur mengiring atas lambung kanan, maka baginya pahala separuh orang sembahyang duduk. Boleh mengiring, tapi pahala separuh daripada sembahyang duduk, berarti 1/4 daripada orang sembahyang sunat hal keadaan berdiri dalam keadaan kuasa. Dak sembahyang duduk, separuh pahala orang sembahyang berdiri. Sembahyang mengiring, separuh pahala daripada orang sembahyang duduk. Berarti orang sembahyang mengiring atas lambung ni pahala 1/4 daripada orang sembahyang sunat hal keadaan berdiri dalam keadaan kuasa. Ada ni. Jadi orang sembahyang sunat berdiri ni, hal keadaan berdiri tu fadilah, sunat juga, bukan rukun sembahyang. Jadi berdiri menjadi rukun hanya pada sembahyang fardu sahaja. Tetapi kalau dia uzur, dia tidak kuasa, dia sembahyang duduk, pahala penuh. Dia mengiring sembahyang sunat dalam keadaan dia tidak kuasa, dia uzur, boleh pahala penuh. Ni bicara tadi dia orang kuasa, tiba-tiba sembahyang sunat dalam keadaan duduk, malah nak bangun, pahalanya setengah daripada orang sembahyang berdiri. Tapi kalau duduk memang dia tak kuasa dah,
Macam contoh main terawih lah. Maknanya hala kebanyak-banyak tu Allah lah hanyut dah kepalanya. Tak boleh nak terus dah ni. Dia pun semai duduk. Boleh pahala penuh. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak kuasa. Orang kata semai duduk ni boleh pahala separuh daripada pahala orang semai sunat berdiri, orang yang dalam keadaan kuasa. Jadi berdiri tidak menjadi rukun pada sembahyang sunat, hanya menjadi rukun pada sembahyang fardu saja. Itu alasan dalam kitab menyatakan kenapa kau qiyam diletak nombor 3. Jadi niat takbir menjadi rukun walaupun sembahyang sunat. Bahkan niat dan takbir juga menjadi rukun bagi orang yang nak sujud syukur. Bahkan niat dan takbir menjadi rukun bagi orang yang nak sujud tilawah di luar sembahyang. Dia baca Quran di luar sembahyang, jumpa ayat sejadah, dia pun kena niat dan kena takbir juga. Itu rukun. Kalau sujud sejadah dalam sembahyang subuh pagi Jumaat tu dalam semayang, dan ni kalau luar semayang. Jadi niat dan takbir pun menjadi rukun. Angkat tangan tu sunat hayah kita bicara dulu kan. Hak angkat tangan sunat, angkat tangan macam mana, angkat tangan tinggi mana, angkat tangan bila letak ke dada bila, tu sunat hayah lah angkat tangan. Yang kita bicara dahulu. Sebab dia sama je. Angkat tangan masa mana pun sunat belaka. Angkat tangan masa mana pun sunat belaka. Yang rukunnya adalah niat takbir. Kemudian hak berdiri ni menjadi rukun pada semayang fardu jua. Kemudian dalam sembahyang ni rukun yang paling afdal adalah rukun qiyam. Rukun qiyam rukun yang paling afdal. Kemudian lepas dari rukun qiyam pergi pada rukun sujud. Lepas dari rukun sujud pergi kepada rukun rakaat. Sebab apa qiyam selebih-lebih rukun? Sebab di dalam rukun qiyam ada rukun qauli Fatihah yang ianya Quran. Yang ada sunat qauli surah yang ianya Quran. Maka selebih-lebih zikir adalah Quran. Selebih-lebih zikir Quran. Quran ada 2 dalam sembahyang, Fatihah dan surah. Fatihah rukun qauli, surah sunat qauli, sunat bacaan. Jadi kedua-dua Quran di dalam sembahyang ni, kedua-duanya berada pada rukun qiyam. Maka rukun qiyam lah rukun yang paling afdal. Barulah berpindah kepada rukun sujud. Rukun sujud ni sebab dia rukun yang paling tazallul, rukun yang paling menghinakan diri. Jadi lepas rukun qiyam, rukun sujud, kemudian pergi kepada rukun rakaat. Pergi pada rukun rakaat. Kemudian setengah mengatakan rukun i'tidal, barulah berpindah kepada rukun-rukun yang lain. Tapi qiyamlah seafdal rukun, kerana di dalam qiyam ada Fatihah Al-Quran, surah Al-Quran, kemudian Fatihah pula rukun qauli, rukun bacaan. Jadi bicara bab berdiri di sini, berdiri membetul akan tulang belakang. Betul tulang belakang. Dia betul. Nak kata macam mana? Sebab dia betul benar tulang belakang ni, ini sunat hayah. Dia gini, dia nak terhasil sekurang-kurang rukun berdiri. Nak terhasil sekurang-kurang rukun berdiri yang memada padanya membaca Fatihah. Ini ayat kita. Tapi ayat kita ni panjang sedikit lah. Ayat kita ni panjang sikit. Berdiri yang memada padanya membaca Fatihah.
Jadi sekurang-kurang rukun berdiri dipanggil berdiri yang memada padanya membaca Fatihah. Dia macam mana? Sebab dia gini. Dia kalau kita baca bicara tajuk lain lah, contohnya bicara imam, tak kira imam ke semasa orang ke, tak kira makmum baru cerita lain. Imam ke semasa orang ke, dia terlupa membaca tasyahud awal, dia berdiri yang sudah memada padanya membaca Fatihah, maka dia tidak lagi dibolehkan kembali duduk kepada tasyahud awal. Kalau dia berdiri sampai tahap memada padanya membaca Fatihah, dia turun kembali kepada tasyahud awal, batal sembahyang dia. Jadi macam mana kau berdiri yang memada pada baca Fatihah? Hak sekurang-kurang rukun berdiri. Jadi letak gini, berdiri tegak, kemudian rokok. Kemudian rokok ni antara berdiri, rokok ni pula ni rokok comel, rokok yang sekurang-kurang rokok. Dia sekurang-kurang rokok ni letak tangan, tapuk hulu tangan, tapuk ni sampai kepada kepala lutut, maka terhasillah sekurang-kurang rokok. Kita duduk rokok comel ni sunat hay'ah. Kan kita rokok ni kan comel ni kan, kasafihatil wahidah Nabi kata. Dan kita kata kasafihatil wahidah, macam papan sekeping antara punggung, belakang, tengkok, kepala, macam papan sekeping. Kita rokok ni sunat hay'ah. Sekurang-kurang rokok congek ke atas sedikit, sekira tunduk, hulu tangan, tapak tangan ni sampai di kepala lutut. Itu sekurang-kurang rokok. Jadi berdiri sekurang-kurang rokok, bubuh jarak tengah. Bubuh jarak tengah ni, jarak tengah antara tegak dengan sekurang-kurang rokok. Duduk tengah ni belum lagi memada rukun berdiri. Tengah ni lah, dekat lah tengah. Nak berhenti masa mana kita buat berhenti lah. Ni berdiri, ni sekurang-kurang rokok, ambil tengah, duduk tengah ni, sama tengah antara berdiri dengan sekurang-kurang rokok. Ketika tu berdiri tu belum terhasil lagi rukun berdiri dan belum lagi memada baca Fatihah. Kata berdiri memada pada baca Fatihah tu ayat kita bunyi payah. Kan kita baca Fatihah kan dalam berdiri. Kalau tempat tu tak panggil berdiri lagi, tak memada lagi baca Fatihah. Kalau duk congak gini, bismillah dah. Oi, tak boleh lagi tu. Sebab apa? Sebab tak masuk pada rukun berdiri. Rukun berdiri ni setara mana? Yang memada padanya membaca Fatihah setara mana? Faham tak? Ni tegak, ni sekurang-kurang rokok, ni tengah. Tengah ni sama tengah antara berdiri dengan sekurang-kurang rokok, tak terhasil lagi rukun berdiri. Mana kalau masa ditinggal tasyahud awal, dia tegak, dah tegak je, gini baru Allah tasyahud awal tak baca, maka dia disunatkan turun balik. Jangan tinggal tasyahud awal sunat abad, turun balik. Tapi kalau dia sudah lebih kepada berdiri daripada sekurang-kurang rokok, ini sudah masuk kepada rukun qiyam yang memada pada baca Fatihah, maka tak boleh dah turun balik untuk baca tasyahud awal. Turun balik kerana terlupa tasyahud awal tadi, batal sembahyang sebab dia sudah masuk kepada rukun berdiri. Dia gitu. Tapi dekat sangat lah. Nak ceritanya kalau hidup gini berdiri, terhasil dah rukun berdiri. Sebab hak betul benar berdiri, dia tegak ni sunat hay'ah. Ada orang kita perasan ke dok, ini bukan orang uzur ni, orang uzur cerita lain. Ataupun ada panggil apa? Bokok sabuk. Apa tak? Panggil apa? Bokok sabuk. Bongkok. Tahu? Bongkok tu bahasa buku tau. Bongkok. Hak cerita apa yang dulu cerita bongkok. Hak orang bongkok atas belakang dia ada tumbuh. Cerita mana? Orang Bukit Ayun tahu lah. Suka. Cerita mana? Si bongkok ke apa? Musim basah. Tu kata Bukit Ayun tahu. Musim basah.
Tajuk dia bongkok. Si bongkok gitu ada tajuk dia. Bongkak. Bongkak tu sombong. Bongkak lain. Bongkak, sombong, angkuh. Tu. Kalau kita Terengganu lagi banyak tu bongkak tu. Mana ke? Meta, gong. Apa lagi orang Terengganu kita? Meta budak ni, gong ya tu. Bongkak belaka tu. Ni bongkok. Bongkok sabuk tu memang jenis dia kan. Dia jadi macam belakang dia ke apa? Dia di mana ada pasal tu? Orang lelaki ada, perempuan ada. Dia kata orang bongkok sabuk ni dia ada power lain dia kata. Orang bongkok sabuk ni. Dia ada pun orang yang dia ada orang sekarang ni dia muda lagi tapi dia tulang belakang dia bermasalah. Dia kata kena pembedahan lah apalah dia tulang belakang ni bertambah jatuh ke orang panggil. Dia jadi macam doktor kata kemudian akan datang dia akan jadi tubuh dia tu macam orang tua. Dulu kan ada orang tua bongkok kan dulu. Orang tua sekarang tak ada bongkok tau. Sebab dia makan susu enling. Enling lah kan untuk tulang tau. Enling. Kan ada kan elang TV tu kan. Kan orang tua-tua kan cergah kan. Boleh jogging kan. Enling lah. Sebab orang kita ni tak sapa orang dulu loh. Dulu memang sama saya dulu memang dah jumpa dengan orang tua yang jalan di bongkok. Dia bongkok tapi laju dia berjalan. Ada ni. Caca. Kata lajunya. Ada jenis pakai tungkat. Pakai tungkat tu kerana dia nak sedap. Tapi dia boleh tak pakai tungkat pun boleh. Tapi dia bongkok. Tapi orang muda tua lah. Tadi ni orang muda dia masalah tulang belakang. Sampai mereka akan buat pembedahan ke apa tak tahulah. Dia punya masalah tulang belakang dia tu. Kalau bongkok tu cerita lain. Ni dok ni dia membongkokkan belakang. Dia membongkokkan belakang dengan alasan dia nak tengok tempat sujud. Kan kita kan dalam sembahyang kita mata disunatkan tengok tempat sujud walaupun dalam situasi kita berada dekat dengan Kaabah yang kita boleh tengok dinding Kaabah. Sekalipun mata tetap sunat tengok tempat sujud. Dalam situasi dia boleh semayang dekat dengan Kaabah, dia boleh nampak dinding Kaabah, tetap disunatkan tengok tempat sujud. Ini pandangan muktamad. Walaupun ada satu pandangan kalau boleh tengok dinding Kaabah maka disunatkan tengok dinding Kaabah, tidak lagi disunatkan tengok tempat sujud. Sebab tengok dinding Kaabah ni satu fadilah suku. Sebab mana tengok dinding Kaabah ni satu ibadah suku. Dia gitu. Pandai ni. Tengok dinding Kaabah tu satu ibadah suku. Jadi apabila dia sembahyang, dia berada dekat dengan Kaabah, dia tengok dinding Kaabah, maka pandangan ni menyatakan mata disunatkan tengok dinding Kaabah, bukan lagi tengok tempat sujud. Tapi pandangan muktamad, walaupun nampak dinding Kaabah sekalipun, tetap disunatkan tengok tempat sujud, tengok dinding Kaabah kemudian di luar sembahyang, barulah tengok dinding Kaabah sebagai satu ibadah. Jadi apabila dia nak tengok tempat sujud, dia pun tunduk badan dia ke hadapan. Ni ada seumpama tu. Dia sekarang nak tengok tempat sujud, maka dia pun tubuh tu dia condong ke hadapan ke, tunduk ke hadapan tubuh dia. Jadi belakang dia tak tegak, tapi taklah sampai kepada tunduk banyak. Hukumnya adalah makruh. Dah kata mata tengok pas sujud, tulang belakang tegak, kepala tunduk,
mata tengok tempat sujud, bukan tundukkan belakang. Ada setengah tu dia ngokor ni, khusyuk dia ngokor gitu dia buat. Kelak tekuk-tekuk. Kelak bagi tau. Kelak apa ke? Kelak. Kelak tekuk-tekuk. Ni lagi ni. Oh sungguhnya kelak tekuk-tekuk ah. Hilang tekuk tu. Oh, makruh gitu. Dia kena tegak molek-molek. Kepala tunduk ke hadapan, mata tengok tempat sujud. Allahu Akbar. Gitu je. Bukan tunduk ke hadapan tubuh kerana mata nak tengok tempat sujud. Jadi tubuh tu jadi tunduk ke hadapan, hukumnya makruh. Orang tak buat gitu. Orang tak buat gitu. Kalau hujan mana tak? Kalau hujan. Kalau hujan. Apa jam? Dia dalam sembahyang sunat buka mata. Sunat buka mata termasuk ketika sujud. Ketika sujud pun sunat buka mata. Yang pejam mata ni kalau dia nampak banyak benda di hadapan. Dengan petok-petok banyak, gambar Kaabah, gambar corok, gambar empat segi, gambar bunga, gambar apa lagi di kapek. Maka mengganggu khusyuk sembahyang, barulah boleh dia pejam mata. Hukumnya sunat buka mata termasuk ketika sujud. Jangan pejam mata. Pada ni. Jangan pejam mata, buka mata. Pada. Tapi kalau ada kapek Terengganu ni kan, masjid mana-mana Terengganu ni, Allah, kapek tu go. Ini saya pernah terbaca lah. Wallahualam, takut saya tersilap. Di negeri Johor, ini saya pernah sebut dan ada komen dalam FB. Dia buat ketetapan kapek masjid pastikan yang kosong. Mana apabila kapek masjid tu dah lama kan, lama ditukar lah. Lama mana? 5 tahun 10 tahun. Dia akan tukar kapek masjid. Dia lama kan ditukar. Jadi dia punya garis panduan dia kena pasang kapek yang kosong, yang ada hanya garisan soft. Sebab kapek yang bercorok-corok ni dipanggil mukhattat, yang berjalu-jalu ni makruh. Mahal ustaz. Mahal benda makruh apa? Ada ni. Hak kosong pun boleh cari mahal juga. Hak kapek tebal, masa sujud hilang separuh kepala kita. Sedap sujud. Dia punya download apa? Dia panggil apa? Download lah tau. Kita sujud tu, Allah, dia punya kapek sedap lah. Mahal juga. Dia mahal ni bukan dicorok, mahal di tebal nipis. Mana cari kapek mahal pun tapi kosong, yang ada hanya garisan soft. Saya sempatlah satu masjid di banner. Saya ingat dah kepada yang banner tu. Di hadapan jangan bubuh apa-apa corok, biar warna putih. Kapek jangan ada corok. Tapi dah kita beritahu je. Tengok-tengok Allah depan ada jugalah dia punya bunga-bunga, dia punya tu. Ada bunga-bunga tapi warna putih. Tapi saya kata seeloknya kosong, biar putih dan kosong. Terlepas. Lepas tu tengok-tengok dia beli kapek, ada juga butir-butir sikit. Kosong juga tapi ada butir-butir. Saya kata nak kosong macam Masjid Rusila. Nak kosong macam Masjid Rusila. Masjid Rusila tu 2 kali kapek dah. Kapek lama sekali, kapek baru sekali. Kapek lama kosong, kapek baru kosong. Dua kali kapek dah. Kapek lama tu dia macam nipis lah. Nipis lah, murah ke kerana dia dulu tak ada tebal ke. Tapi kapek baru di Masjid Rusila memang comel, memang tebal sikit. Nak banding dengan hak lama tu memang nipis. Tapi hak lama dengan hak baru sama, kosong, hanya ada garisan soft.
Saya kata nak macam masjid Usila tu kosong. Hak masjid tu dia beli hak BT. Kata apa dia jawab BT tapi dah beli dah. Saya pesan dah masa tu. Di hadapan jangan buat apa-apa corok, kosong saja. Putih dan kosong. Tapi dia putih tapi ada sikit corok-corok. Benda sedap sikit. Nampak putih lah. Kenapa ada corok kata? Ini masjid sekarang di hadapan dinding tu dengan bunga, dengan tu, dengan ayat tu, ayat ni, ayat tu, ayat ni. Tak cukup. Dengan pasang TV pula. Tengok semua ni elang tu, elang ni, elang tu, elang ni, bunyi tu, bunyi ni. Hak ni semua ni mengganggu semayang belaka. Makruh belaka tu. Syaitan bawa kait untuk tarik hati orang daripada semayang. Setan bawa macam gambaran untuk menghilangkan syaitan untuk nampak gambaran. Sekarang dia tak bagi syaitan buat dah. Kerja untuk tayang gambar-gambar ni tak bagi syaitan buat dah. Masjid buat sendiri. Asalnya syaitan dia ada kait. Dia nak tarik hati orang. Dia ada gambaran sebab untuk melarikan hati khusyuk ni kepada gambaran-gambaran yang syaitan tayang. Gambaran macam-macam lah, kalau lupa lah apa ada belakang lah ni. Hak syaitan bawa ni. Sekarang dah syaitan dah. Kamera tu tunjuk macam-macam. Orang tengah semayang. Masjid buat kerja gitu. Mana orang berilmu di masjid tu? Fungsi dia mana? AJK dia mana? Imam Bilal dia mana? Kan dia bermesyuarat kan untuk buat apa-apa. Jangan kadang-kadang. Sebab orang masjid saya sebut tadi ni, saya peringat dah supaya jangan buat apa-apa gambar. Kata masjid ni derma orang ramah. Masjid ni derma orang ramah. Jangan gunakan derma orang ramah untuk buat carok di hadapan yang hukumnya makruh. Saya peringat gitulah. Sebab masjid tu masjid hak derma orang ramah. Jadi derma orang ramah ni kata ni, jangan kita perhabis ribuan ringgit guna duit orang ramah untuk buat benda makruh. Setengah tempat masjid juga derma orang ramah juga. Di hadapan tu dia buat ayat Quran. Dia buat ni dengan marmar apa? Marmar tau. 20,000, 30,000. Dia mau ramah buat perkara makruh. Walaupun tulis ayat Quran, kita tak ada sebarang apa tulisan pun di hadapan. Kita nak sembahyang menghadap Allah Ta'ala, bukan nak membaca apa-apa di dindingnya. Tapi marmar tu 30,000 ke gitulah. Kata kamu ni guna duit orang ramah, infak orang ramah, buat benda makruh. Betul tak kerjaan seumpama ni? Tapi kalau majlis sekarang memang di hadapan tu apa benda pun tak ada. Ada belaka. Nak kosong di hadapan, nak alas yang kosong, nak pakai yang kosong. Ada ni. Nak kosong. Nak tengok Bukit Payung, kosong dok baju dia. Daklah disunat gitu, sunat gitu. Sunat pakai kosong, hadap kosong, alah kosong. Pakaian mukhattat berjalur makruh. Hadapan ada bercorak-corak makruh. Allah bercorak-corak makruh. Dia gitu. Lepas tu kita biasa semayang, cari pakaian yang kosong. Lepas tu putih itu sunat lain pula. Sunat warna putih. Orang perempuan lah dapat ni sebab dia putih kosong. Orang perempuan dapat. Tu orang perempuan dulu. Orang perempuan sekarang ni dak dah macam-macam warna dah baju semayang. Dak kosong dah macam-macam bunga pula. Bunga. Baju semayang tu Vietnam lah, Indonesia lah. Oh, baju semayang mahal dia kata. Bunga-bunga. Lepas tu bunga pula dia celah tu macam ada nampak kulit berlubang. Tanya pula boleh ke tak? Nak kena tepek ke? Tepek apa dah mahal tu kan, Vietnam kan. Cari hok bunga-bunga cari penyakit pula ke. Biar orang tengok belakang. Oh, comelnya bunga baju semayang Mak Haji ni beli mana? Hati lah sudah semayang nak tanya Mak Haji ni.
Oh, Mak Haji, baju memang. Oh, anak kita beli ni, Vietnam ni. Oh, wow. Dah ni. Rupuan jadi tak ada dah warna putih, tak ada dah kosong. Orang pun dulu kan putih kosong. Kita orang lelaki nak jadi putih, pakai jubah putih sampai ke bawah. Kalau tidak, kain pelekat kita bercorak-corak. Ada kain pelekat putih, tapi macam pelekat itu bercorak-corak, kita pakai jubah, maka kita akan kosong sampai ke bawah. Hak kain pelekat bercorak-corak tak kira tu sebab dia di dalam nak kosong. Jadi kalau lantai tu bercorok-corok, maka kita bolehlah pejam mata. Tapi disunatkan buka mata dalam solat, termasuk ketika sujud. Yang kita nak bicara tadi ni, oh panjang jadi. Tanya hok pejam mata je tadi. Kita semayang, mata tengok tempat sujud. Daripada takbir sampai ke salam, melainkan illallah. Melainkan illallah. Kan kita kan masa tasyahud awal atau tasyahud akhir, jari kita ke bawah. Oh ni macam-macam cara yang kita nak buat ni. Macam-macam cara nak buat kedudukan jari ni. Pandai ni. Jadi ni jari ni kita ke hadapan. Pandai ni. Bawah lah. Illallah kita angkat. Kita angkat. Kemudian mata tengok di jari sekejap, kena bawalah balik semula ke tempat sujud. Ketika tu sahaja mata lari daripada tempat sujud. Illallah. Mulut kata illallah. Jari angkat ni. Kemudian mata tengok. Esa Allah yang esa. Ni angkat. Angkat ketika illallah. Angkat ketika hamzah illallah. Illah tu lah. Illallah angkat. Kalau mazhab Hanafi dia angkat, asyhadu dia angkat, illallah dia turun. Itu mazhab Hanafi. Dia mazhab Hanafi, asyhadu tidak angkat dah. Illallah dia turun balik. Kita mazhab Syafi'i dah. Asyhadu tak angkat lagi. Illallah angkat sampai ke salam. Sampai ke salam jangan duk jatuh lah. Benar ni? Dia duk bawa illallah angkat. Jangan angkat tinggi sangat. Mana cok yang pandang nak ke langit mana? Akak condong ke hadapan, akak sikit condong je. Gitu. Lepas tu nak duk gini semua ni. Kepenat. Penat ambil barang bubuh. Dah jatuh jari berapa? Kalau mazhab Maliki dia bergerak. Di wa yuharriku di Baihaqi dia gerak. Itu sunat mazhab Maliki. Kalau pergi Mekah orang banyak tengok ni. Sunat digerak-gerakkan. Ini sunat mazhab Maliki, tidak sunat. Angkat illallah, angkat sikit. Ketika illallah tu lah mata sekejap lari daripada tempat sujud, tengok di jari. Selain daripada tu, mata tengok tempat sujud. Termasuk dalam rokok pun mata tengok tempat sujud. Tapi kena faham, tempat sujud dalam rokok bukan tempat sujud di hadapan, di lantai di bawah. Jangan ada orang dia rokok, dia congek kepala. Mana congek? Sebab congek kepala tu, dia kata mata nak tengok tempat sujud. Dah. Sebab Nabi rokok, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi lam yarfa' ra'sahu, Nabi tak angkat kepala. Dan Nabi tidak menjatuhkan kepala. Tapi walakin baina zalik, pertengahan antara angkat dan jatuh. Jangan angkat kepala masa rokok, jangan jatuh macam lembek tekok gitu. Nabi duduk pertengahan. Tapi orang sekarang ada dia angkat. Kenapa angkat? Nak tengok tempat sujud di hadapan. Ada. Tempat sujud, mata tengok masa rokok ada di bawah, bukan di tempat sujud asal. Ada pula yang dia kata guru dia ajar tengok ke bawah separuh, lenggok kepala separuh untuk tempat sujud. Tak ada. Kepala macam papang sekeping, punggung, belakang, tengkok, kepala ni. Kasafi hati luar ada macam papang sekeping. Maknanya kalau orang pakai songkok, kita boleh nampak 4 persegi songkok dia. Kalau pakai songkok lah, kita pakai kopiah kan. Pakai songkok dia boleh nampak 4 persegi. Mana apa ni? Punggung, belakang, tengkok, kepala dia. Songkok dia. Ni. Mana bukan angkat kepala. Tapi mata tengok ke lantai, bukan tempat sujud. Itulah tempat sujud ketika rokok. Mata tengok, bukan tengok depan. Jadi kita tegak ni, mata sunat tengok tempat sujud. Tunduk ke bawah. Tunduk ke bawah, mata tengok tempat sujud. Bukan tundukkan badan, bukan condongkan badan ke hadapan.
Condong ke badan ke hadapan, tak ada uzur apa ni, hukumnya makruh. Orang uzur macam sebut tadi, orang sakit belakang ke, orang bongkok ke, tu cerita lain. Bukan terkadang orang bongkok ni sampai ke tangga rokok, mana bongkok dia, kalau kita katalah bongkok sungguh-sungguh. Berdiri sekadar dia lah, berdiri sekadar dia. Walaupun pandangan Imamul Haramain itu bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, menyatakan kalau seseorang tu bongkok seumpama rokok, dia bongkok, dia orang tua, ataupun dia ada penyakit tulang belakang, maka bongkok dia tu sudah sampai hak rokok, maka sudah gugur rukun berdiri. Itu bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad, walaupun bongkok dia sampai tangga rokok sekalipun, tetap dia wajib berdiri macam biasa, tapi bongkok gitu lah. Sampai tangga rokok, sampai selesai nak rokok, Allahu Akbar, maka kepalanya, tubuh dia perendah lagi. Perendah sikit, biar beza. Tak boleh nak perendah dah. Kalau perendah lagi, pakai jatuh lah. Maka dia kekalkan situasi yang sama, berdiri tadi dengan rukun rokok, tapi dia wajib kena kosak di hati, sekarang dia rokok. Sebab apa dia wajib kosak di hati sekarang dia rokok? Sebab qiyam dia dengan rokok rukun lain-lain, tapi keadaan sama. Maka untuk rokok tu dia kena kosak di hati. Adapun kalau kita macam biasa ni, rokok kosak macam mana? Sedar-sedar tu mata syakir dah, khoyanya masa semayang ikut tu imam. Ada juga macam mana dia rokok ada kosak, memang tak ada kosak, tapi rokok dia sudah masuk dalam niat, saja aku semai fardu zuhur masuk dalam niat tu. Cuma kalau berdiri dia begini, sebab dia bongkok, rokok dia begini juga, tak boleh nak perendah, maka rokok dia wajib dia kena kosak. Aku sekarang ni rokok, Sami Allah mana bidah, balik pada iktidal, sebab dia tak boleh nak beza. Tapi kalau dia berdiri begini, sebab dia bongkok, rokok dia boleh jatuh sikit, tak payah kosak, sebab dia sudah berbeza antara rukun berdiri dengan rukun rokok. Jadi berdiri betul walaupun dalam keadaan bersandar pada sesuatu, memada. Berdiri betul walaupun berpegang, memada. Berdiri betul walaupun dalam keadaan dipegang oleh orang, hukumnya memada, rukun berdiri. Patut apa hukum dia bersandar kalau tak ada uzur? Adakah dia wajib berpegang sebab dia ada pening kepala sedikit ni? Adakah dia wajib dipegang sebab dia nak berdiri sendiri tak mampu? Kita akan bicara balik lah pada ni. Tapi kalau dia berdiri, dia pegang di benda, sebab dia kalau tak pegang memang tak boleh nak berdiri. Dia pegang di benda, memada. Tapi wajib tak berpegang, wajib tak dia pegang kalau dia dalam keadaan uzur, tak mampu nak berdiri tanpa berpegang ataupun tanpa dipegang. Waktu kita akan bicara balik lah. Dan jika tiada kuasa ia berdiri betul, maka wajib ia berdiri qada sehabis-habis kuasanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.